Kalau Sabah berjaya untuk menang dalam perlawanan ini, mereka akan dapat 12 mata. Mereka akan dapat samakan kedudukan biarpun terlebih satu perlawanan berbanding dengan JDT. Tapi sayangnya mereka gagal untuk kekalkan momentum kemenangan. Kita nak cerita mana dulu? Nak cerita tim lama awak ke nak cerita pasal tim Sabah dulu? Ikut abang. Ikut saya. Ikut saya. Awak cakap je lah apa pun. Okey, KL. 2 kemenangan berturut-turut. Sebelum ini banyak tekanan yang diterima oleh Boyan Hodak dan juga KL City. Ialah dengan player yang tak cukup, kecergasan player, kecederaan player, masalah dalaman, masalah luaran semuanya nak dibawa ke dalam padang. Tetapi apabila dapat 2 kemenangan begini, saya percaya mereka dah boleh fokus, mereka dah boleh konsentrate kepada saingan liga ini untuk top 3, top 4. Betul, saya setuju. Tapi kalau kita tengok balik pemain-pemain yang diturunkan oleh coach Bojan Hodak, saya rasa pemain-pemain yang selalu yang diturunkan lah. Jadi di sini ada kesebelasan yang sama. Ya, keseimbangan dan dengan kemasukan kembali Roman Morales, dan ini menambahkan sangatlah. Kita semua tahu Morales last year cukup memberi impak untuk pasukan KL City. Besar impak dia. Ya, dan hari ini beliau berjaya menjaringkan gol kedua. Dan itu menandakan pasukan Kuala Lumpur City mungkin sudah kembali ataupun dapat melupakan sedikit masalah-masalah yang ada lah dalam gol yang dihasilkan oleh Morales adalah gol pada minit yang ke-36 dan juga minit yang ke-88. Nanti kita akan lihat balik, kita akan kaji balik bagaimana schoolboy mistik yang terhasil di barisan pertahanan Pakon Sabah itu telah membolehkan Morales menjadikan gol yang kedua. Apapun kita nak jenguk sekejap dah masuk hari Ahad ni, apa yang berlaku dalam sidang media perlawanan di antara Sabah dengan KL. Okay. 2 wins in a row, Gosh. Comment on that. It's good. We played 2 matches at home. We won both, and most important, we didn't concede goal. Sabah is very tough team. Lots of good players, well organized. So you can see the coaching staff doing everything properly. And in first 4 matches, they concede only 2 goals. Tonight they concede 2, and we have few more chances. They have one really good chance. This one came in safe. This is why we signed him. And overall, I think we have more chances. We deserve to win. Are you happy with your defenders tonight? Yeah. I think that, look, last match Melaka almost didn't have clear chance. Today Sabah had 1 chance clear, and they have 2-3 shoots from outside. Except this, I think that everything we did quite well. So this is most important. When your team have confidence, when your defense can survive all attacks and you have confidence, then it's much easier for midfield and strikers to play. 2 matches with your beat, Coach. And last game versus Melaka, the ref forced me because I have same color with Melaka, and today players asked me to wear this. It's okay. I can wear this whole year if we are winning. Is that bring luck to you? I don't know. But when you're winning, don't change anything. Don't change shoes, underwear, and look, he's coming back slowly. You see, we miss him a lot in first 3-4 matches. I think that every team in the country, when you don't have your top scorer, you miss him a lot. So you can see that he's coming back. He's still not fit, but today he scored 2 goals. He has 1 or 2 more chances. Most important for me is that he is entering chances. Goals will come. This is the last game versus Melaka. He had three clear chances, and this is for strikers normal, So he just need 1 to enter. So I hope that now he will start. Kobe Marcos not in the first 11 tonight. Is that part of tactical or how? No, he was injured, so he's not fit. So we didn't want to risk. Physio and doctor approved that he can play maximum 45 minutes. So we give him 30 minutes, and you see that he entered quite well. And this is his natural position, where suddenly we become much more dangerous when he come in. He's okay. His Declan problem is that almost 1 year in Europe he played in Dutch second division, but when they changed the coach, new coach didn't trust him, and he was training but he didn't play. So when you don't play competitive matches for so long, sometimes you are suffering from these small problems that he's having now. And this is only cramps, so just doctor and physio will see if you need to give him any extra nutrition. So only after 5 minutes, Coach, you have a full squad without any injury.
Are you happy with that? Yeah, of course. I think that every coach want to have full squad. Okay, thank you. Thank you. Kesilapan dari segi konsentrasi daripada sepakan percuma dan kelalaian di mana menyebabkan kita dibolosi. Namun pada separuh masa kedua setelah kita mendapat banyak peluang yang tak dapat dipermudahkan, terutama dengan penjaga gol pasukan Kuala Lumpur yang bermain begitu baik, dan saya percaya beliau merupakan faktor utama di mana kita tidak dapat menjaringkan gol selain daripada kesilapan yang kita lakukan. Ketiadaan Neto, Datuk? Ya, tentu ketiadaan Neto banyak kelemahan yang kita dapati, tetapi kita tidak boleh memikirkan Neto, dan bagi saya hari ini bukan pasukan Kuala Lumpur dapat menunjukkan permainan yang lebih baik, tapi dalam bola sepak apabila kita berdisiplin dan kita mempunyai percaturan taktikal yang baik, ini akan berlaku, dan kita harus bangkit di mana selepas ini kita mempunyai peranan-peranan yang lebih penting. Pertukaran di babak pertama, Datuk, pertukaran awal tu, memasukkan Amri. Adakah itu taktikal? Ya, saya dapati kekurangan di sebelah kanan, dan apabila Amri masuk, dah tentu memberi impact yang berlainan, terutama pada separuh masa kedua. Your 3 consecutive wins broken by this loss tonight. So, is the team where you want it to be right now, or how much more percentage does it have to go to reach the level of satisfaction? That is what I said before the game. It's too early. It's good to be number 2 before the kick-off, but without being consistent, this is what happened. So this is something that the players have to back up, especially after winning 3 games. Probably the players they get carried away, and I want them to come back and face the reality that if you want to do well in the league, you have to be consistent, where we cannot afford to make this kind of mistake. Komen Datuk, bahagian pertahanan malam ni? Bahagian pertahanan tidak melakukan banyak, bagi saya, kesilapan seperti saya katakan daripada segi sebagai satu unit, tetapi kehilang konsentrasi dan juga kelalaian kita sendiri di mana kita dihukum. Ya, selain daripada itu, hanya 1 ataupun 2 peluang yang dicipta oleh pasukan Kuala Lumpur baik berjaya ditepis oleh Khairul Fahmi, dan yang membuatkan Kuala Lumpur lebih baik adalah dengan jaringan yang mereka perolehi. Okey, Datuk Angkum Sui yang telah berjaya membawa 3 kemenangan berturut-turut kepada pasukan Sabah sebelum kalah dalam perlawanan ini. Tetapi mereka masih lagi di landasan yang betul. Cuma dalam next game lawan dengan pasukan Kedah di tempat sendiri, mereka kena ambil kesempatan ini untuk dapatkan full point. Betul. Saya setuju sebab mana-mana pasukan pun apabila main di tempat sendiri, 3 mata adalah matlamat utama lah. Tetapi pada perlawanan pada malam ini nampak seperti Datuk mungkin sedikit melakukan kesilapan, maybe tactical, dengan meletakkan 3 pemain pertahanan. Saya rasa bila kita bermain away game, tidak seharusnya lah. Mungkin saya nampak di itu sini, pandangan saya anda? lah. Mungkin di sini kita boleh nampak Rizal Ghazali ataupun Stuart akan turun menjadikan 5 di situ pertahanan. Tetapi mungkinlah dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, 2 chance yang dimiliki oleh pasukan KL City, Roman habiskan dengan jaringan. Itu saja mungkin kelebihan yang ada. Itu perbezaan lah antara kedua pasukan. Okay. Polo Josue menjadikan gol lawan dengan Melaka, dan kemudiannya Roman Morales menjadikan 2 gol lawan dengan pasukan Sabah. Ya. Kita boleh nampak wajah dan juga reaksi Boyan Hodak ini berubah Ya, daripada previous weeks selepas result yang tidak begitu baik kepada mereka, dan 2 kemenangan berturut-turut untuk membolehkan mereka di tangga yang kelima dengan 7 poin selepas 5 perlawanan. Next game mereka adalah berdepan dengan pasukan NS. 2 jurulatih yang mempunyai reputasi yang tinggi, Boyan Hodak
lawan dengan Devon. Ya, ya. Bagi sikit. Game ni pada 24 bulan April dekat Paroi. Baru ya. Tak tahu saya, tapi mungkin untuk saya lah, saya rasa mungkin ada sedikit lah kelebihan untuk KL City lah. Ya, mungkin sebab walaupun pasukan Negeri Sembilan dalam keadaan kondisi yang cukup baik sekarang ni, tetapi dari segi pemain-pemain yang ada dalam pasukan, saya rasa KL City adalah pemain-pemain yang sudah 2-3 tahun bersama. Termasuk coach Bojan juga. Jadi rasanya mungkin coach Bojan juga coach yang cukup bijak. Ya. Lama di Malaysia, jadi mungkin dia tahu bagaimana untuk bermain di tempat. Ini apa tu, master of tactician akan lawan berdepan betul. Antara satu sama lain. Alright. Kita nak ke Ceras sekarang ini untuk bersama dengan kebanggaan daerah Pendang. Inilah dia orang dia. Orang Pendang, orang nampak dia, semua akan bangkit. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Haji. Kai Hafiluka, lama anda tak jadi imam kat sini lari je kerjanya. Alright, teruskan dengan laporan hari ini dengan kemenangan yang amat berharga kepada pasukan KL tetapi amat mengecewakan kepada pasukan Sabah, datang jauh tetapi tidak dapat membawa pulang sebarang mata. Baiklah Haji dan juga penonton di bola. Sebenarnya aksi yang berlangsung di Ceras ini boleh saya katakan secara keseluruhannya seimbang. Namun kita mulakan terlebih dahulu di babak pertama di mana pasukan pelawat Sabah FC lebih banyak melakukan serangan ke kubu tuan rumah. Namun apa yang mengecewakan adalah ketumpulan jentera serangan pelawat. Di mana hari ini, pada malam ini, Sabah turun tanpa kelibat penyerang daripada Brazil, Neto Pessoa, yang masih lagi dalam senarai kecederaan pasukan. Dan ini bermakna tugas untuk menjaringkan gol untuk mencari penyudah malam ini terletak kepada penyerang kelahiran Jepun iaitu Taiki Kagayama. Namun bukan sahaja ketumpulan penyudah pasukan Sabah, ianya juga dibantu dengan ketangkasan penjaga gol KL City FC Kevin Ray Mendoza, dan ianya KL City mengambil kesempatan menerusi serangan balas pantas ataupun counter attack. Dan ia berhasil pada minit ke-36 di mana sepakan situasi bola mati ataupun set piece daripada ketua pasukan Paulo Josue disambut baik oleh Romel Morales yang juga merupakan jaringan pertamanya musim ini selepas kembali daripada kecederaan. Dan selepas itu kita dapat juga menyaksikan Datuk Ong Kim Sui terpaksa melakukan pertukaran di mana terpaksa mengeluarkan Sadil Ramdhani di bahagian flank di sebelah kanan kerana menurut pendapat Datuk Ong Kim Sui bahawa di sebelah kanan pasukan Sabah khususnya di babak pertama mengalami sedikit masalah kekangan untuk melepasi barisan pertahanan KL City. Dan di separuh masa kedua KL City kembali bangkit dengan beberapa serangan berbahaya terutamanya menerusi Morales dan kesilapan individu nyata menjadi punca kepada kegagalan Sabah untuk meraih sekurang-kurangnya satu mata di Ceras pada malam ini. Hasil daripada juga jaringan Romel Morales, jaringan peribadi kedua malam ini, hasil kesilapan daripada Dominic Tan, dan ianya tenang disempurnakan Morales untuk gol kedua peribadi, untuk gol kedua KL City dan juga gol kemenangan KL City pada malam ini Haji. Baik, terima kasih Fadirul. Oh, itu penerangan panjang lebar daripada Hang. Memang baik, itu merupakan satu penerangan dan sekurang-kurangnya kita faham sebenarnya apa yang berlaku situasi perlawanan ini. Baik, jangan lupa tarawih dan juga sahur. Hang tak siap lagi tarawih tu. Baik, terima kasih orang Pendang. Selain daripada Fadirul, seorang lagi yang menjadi kebanggaan Pendang adalah saudara Rohaidi Rashid.